Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni fa innama asyifa'ul ayyi su'al. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah. Kita dapat sambung pada sesi yang kedua. Baik, sebelum tu jelas suara saya. Jelas. Alhamdulillah. Baik, tanpa buang masa kita terus melihat kepada hadis yang ke-28, iaitu fadlus saumi, kelebihan berpuasa. Jadi kalau kita lihat pada hadis-hadis yang nak dekat hujung, kebanyakannya hadisnya kita katakan berkait di antara satu sama lain. Tadi kita belajar tentang min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada padanya itu berkenaan dengan berpuasa, iaitu saumi thalathati ayyam min kulli syahrin. Kemudian kita sentuh pula tentang hadis berkenaan dengan thawabu man sama yawman fi sabilillahi ba'atallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Kemudian sekarang kita akan sentuh tentang hadis yang ke-28, fadlus saum, kelebihan berpuasa. Jadi di situ saya yakin para pelajar boleh lihat dengan pandangan yang dianugerahkan oleh Allah, penelitian yang telah dibuat, ada hubung kait yang sangat banyak di situ. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratayn walladhi nafsi biyadihi la khulufu فبالصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثاله. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Maka janganlah seseorang itu berkata-kata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah dia katakan, aku sedang puasa sebanyak 2 kali. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau angin kasturi. Dia sanggup meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya kerana aku. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas 10 kali ganda. Maka benarlah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan pertama pada halaman ke-26. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Wiqayatun wa sutratun, iaitu sebagai pelindung dan sebagai penutup. Ya, puasa itu sebagai wiqayatun wa sutratun, sebagai bentuk pelindung dan penutup kepada seseorang itu. Fala yarfuth la yafhushu as-saimu fil kalam, iaitu la yafhushu, tak berkata dia bagi orang yang berpuasa itu, ya, la yafhushu as-saimu fil kalam, iaitu orang yang berpuasa tadi itu tak berkata dengan perkataan yang jelek, dengan perkataan yang kotor, dengan perkataan yang buruk, dengan perkataan yang kurang sopan. Tamam? La yafhushu as-saimu fil kalam. Jangan. Wala yajhal, la yaf'al fi'l al-jahal kas-siyah, iaitu la yaf'al, jangan melakukan
ataupun tidak melakukan fi'la juhal, ya, iaitu perbuatan orang jahil seperti qasiyah, seperti menjerit dan tuhala, menjerit yang bukan sebagai satu slogan kebaikan, itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Menjerit tak tentu hala, menjerit seperti orang gila. Wa im wa imru'un qatalahu dafa'ahu wa naza'ahu, menolaknya dan bertengkar dengannya, ya. Kemudian falyaqul lahu bilisanihi, kata dengan lidahnya, tahdziran, sebagai amaran, lahu min intihaki, kepada orang tersebut daripada melanggar hurmatis shaim, kehormatan orang berpuasa, iaitu lahu bilisanhi tahdziran lahu, kata dengan lidahnya sebagai amaran kepada orang tersebut, min intihaki hurmatis shaim, daripada melanggar kehormatan orang berpuasa. Inni sha'imun marratain fa innahu idza qala dzalika amkana ayyakuffa an, ya, ayyakuffa an, maka sesungguhnya apabila ia berkata sedemikian, maka itu akan dapat menahan daripada diganggu. Saya ulang, maka sesungguhnya itu apabila ia berkata dengan perkataan sedemikian, maka itu akan dapat menahannya daripada diganggu. Bermakna contoh seseorang itu tanya, kamu nak makan apa? Maka orang tu pun dah tahu dan maklum, maka dia akan tinggalkan kita. Tinggalkan bukanlah dengan makna qati'us silah, bukanlah jadi pemutus kepada silaturahim, tidak, namun kerana yang kita sebutkan tadi, tahdziran lahu min intihaki hurmatillah, supaya dia tidak langgar kehormatan kita kerana kita sedang berpuasa. La khulufu fabis saim taghayyuru raihati fabis saim, iaitu perubahan mulut orang yang berpuasa. Tadi pun kita dah sebut dah, seperti apa? Dari miski, yang lebih harum daripada kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, itu syahwatal jima, iaitu kita tinggalkan makanan kerana sanggup untuk berpuasa, kita tinggalkan minuman kerana sanggup berpuasa, kita sanggup tinggalkan untuk meraihkan syahwat kerana nakkan berpuasa. Tamam? Baik. Yang kedua, isyrah qauluhu as-siyamu junnatun. Jadi syarahkan, terangkan, jelaskan tentang kalam Rasulullah yang berkait dengan as-siyamu junnatun, iaitu puasa itu perisai. Maka as-siyamu junnatun hiya wiqayatun minal ma'asi. Puasa itu adalah perisai. Ya, adalah perisai, iaitu pelindung daripada maksiat. Li'annahu, kerananya, yang itu berbalik kepada puasa, yaksarus syahwata wa yudha'ifuha, iaitu yaksaru ni, kalau lihat pada ayat-ayat munkasirah, dengan makna kita pecah. Tapi dekat sini lebih sesuai kita sebut sebagai mematahkan nafsu syahwat. Mematahkan nafsu syahwat. Wa yudha'ifuha, dan melemahkannya, supaya dia tidak menguasai diri, tidak memperdayakan diri. An baqiya sahibahu min ayyu'adzi kama yaqiyahu ayyu'dha. Tamam? Iaitu ayyaqiya. Dia dapat menjaga sahibahu, orang yang berpuasa itu. Ayyaqiya sahibahu, ia dapat menjaga orang yang berpuasa itu, ayyu'dhiya. Saya pun tak nampak. Ayyu'dhiya, daripada menyakiti, kama yaqiyahu, daripada menyakiti orang lain sebagaimana ia yaqiyahu, menjaganya, ayyu'dha, daripada disakiti oleh orang lain. Tamam? Ini ibarat, iaitu seperti mana kita melindungi diri kita sendiri. Itu keperluan berpuasa, tuntutan berpuasa.
Sebab itu di saat ketika mana kita tidak cukup duit untuk kita melangsungkan perkahwinan, jadi kerana kesempitan kewangan, maka antara cara untuk mematahkan yaksarus syahwat itu tak ada jalan lain melainkan dengan asyam, berpuasa. Kerana berpuasa itu akan melemahkan. Kerana nafsu syahwat dia bukan sahaja dapat naik kerana pandangan semata-mata, tidak. Namun dia juga dengan sebab pemakanan, dengan sebab minuman yang diambil dan sebagainya. Jadi perlu kita kepada berpuasa. Yang ketiga, limadha summiya as-sawmu junnatun. Kenapa dinamakan puasa itu sebagai perisai? Li'annahu yaksaru syahwata wa yudha'ifuha. Iaitu kerana puasa itu mematahkan nafsu, memecahkan nafsu dan melemahkannya. Sebab itu, kalau kalian lihat, kalian faham, kalian jelas, sebenarnya kadang-kadang soalan yang berbeza, jawapan yang sama. Soalan yang diajukan itu laras bahasanya lain, berbeza, namun jawapannya tetap sama. Inilah menunjukkan bahawa hadis itu mudah. Ini mudah. Pada peringkat inilah mudah. Faham? Jadi jangan stres-stres. Kita relax. Dan paling penting, walaupun dah habis syafawi, ambil peluang dan masa yang ada untuk hafal. Jangan tunggu waktu dah makin menjerat kita, waktu itu baru kita nak. Itu membunuh diri namanya. Baik, yang keempat, limadha yaqulu sha'im li syatamahu inni sha'im. Iaitu kenapa kita orang yang berpuasa ini kena sebut inni sha'im. Kenapa? Lianna amkana an yakuffa an. Maka itu kan macam tadi, lianna amkana an yukaffa, maaf, lianna amkana an yakuffa, amkana an yakuffa an, kerana itu akan dapat menahan kita daripada diganggu, daripada dikacau. Tamam? Dikacau macam mana saya dah sebutkan tadi dari sudut diajak makan, diajak pada yang tidak baik ke, jom kita merokok, kita perlu saya puasa, insyaAllah. Itu hal keadaan. Yang kelima, isyrah qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis sa'imi atyabu indallah. Perubahan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah. Iaitu taghayyuru raihati famis sa'im. Perubahan bau mulut orang berpuasa lijalai ma'adatihi minat ta'am. Lijalai. Kerana apa? Kerana apa perubahan bau mulut tadi itu? Kerana kosong perut. Lijalai ma'adati minat ta'am. Daripada makanan. Tamam? Kemudian qil, ada pendapat lain yang menyebutkan fil akhirati khassatan, di akhirat secara khususnya, kama yadullu lahu lafzu muslim, sebagaimana yang ditunjukkan, yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Muslim, wan Nisa'i, dan juga dalam riwayat Nisa'i, An-Nasa'i, An-Nasa'i. Atyabu indallah yaumal qiyamah. Bau apa tu kita katakan lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi nak menunjukkan bahawa satu, kerana apa dia berlaku perubahan mulut tadi, kerana kosong perut. Satu lagi, kerana apa dia harum? Harumnya itu di akhirat nanti. Harumnya itu di akhirat nanti. Tamam? Jadi itu dalam riwayat Muslim dan riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, mata yaqa'u fadilatul famus sha'im atyabu min rihil miski. Jadi bila berlakunya kelebihan bau mulut yang berubah tadi itu lebih harum daripada minyak kasturi. Bila berlakunya keadaan tersebut, yaqa'. Jadi rawa Abu Shaykhi, meriwayatkan oleh Abu Shaykh isnadin fihi dha'fun, dengan sanad yang dhaif, an Anas, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, yakhruju as-sa'imuna min quburihim, iaitu
orang-orang yang berpuasa ini bila mereka keluar daripada kubur-kubur mereka, ya'rifuna birihi afwahim, diketahui, diperakui mereka itu orang-orang yang berpuasa kerana bau daripada mulut mereka. Afwahuhum, iaitu bau-bau mulut mereka itu atyabu indallah min rihil misk, kerana bau mulut mereka itu sangat harum di sisi Allah daripada bauan kasturi. Masya Allah, minyak kasturi. Jadi ini daripada hadis yang dibacakan tadi. Tamam? Yang ke-6. Yang ke-7, isyrah qawluhu as-siyam. Puasa ini untukku. Ya, puasa ini untuk, ataupun puasa itu untuk. Jadi apa maksud dia? Maksudnya li'anna siyama, kerana puasa itu min baini sa'iril a'mal. Ya, berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Ya, puasa itu berbeza baina sa'iril a'mal, berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Iaitu laisa lis-sha'im fi hazzun, kerana orang yang berpuasa itu tidak ada sebarang bahagian atau wasirrun baini wa baina 'abdi khalisan liwajhi, atau tidak ada seorang pun yang menjadikan ibadat selainku atau puasa itu adalah rahsia antara aku dan hamba yang ia lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Jadi kat situ kita ambil maklum puasa ini untukku apabila maknanya puasa itu untukku dengan makna Allah Ta'ala mengiktiraf puasa tersebut. Mengiktiraf puasa tersebut, yang puasa itu ikhlas kerana Allah. Khalisan. Tanpa ada, ialah khalasa. Khalasa maksudnya selesai. Jadi menunjukkan bahawa kita ini, keterangkuman kita, kebersamaan kita dengan Tuhan tidak ada pemisahan. Tamam? Baik. Yang ke-8, mal murad fi qawlihi wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalas. Iaitu wa ana ajzi bihi. Jadi maksudnya idhafatul jaza, disandarkan ganjaran itu, balasan itu ala siyam, ke atas orang yang berpuasa, ilallahi, daripada Allah, dalilun ala fadilatihi wa izami jazaihi, kerana menjadi dalil ke atas kelebihan dan besarnya ganjaran tersebut yang Allah akan berikan. Kerana Allah yang menyebutkan sendiri, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas. Kira-kiranya kalau kita dimaklumkan bahawa yang di-Tuhan Agung akan memberikan anugerah kepada kita, perasaan haibah untuk bertemu dengan orang yang besar, perasaan kegembiraan, perasaan keseronokan, perasaan yang penuh dengan kegelisahan kerana nak bertemu dengan orang yang paling tinggi di dalam negara Malaysia. Ini kan bila Allah memaklumkan wa ana ajzi bihi. Masya-Allah. Halaman yang ke-9. Waddih darajatus shaum. Terangkan darjat orang berpuasa. Baik, yang pertama ada naha, paling rendah. Al-iqtisar ala al-kaffi anil mufattirat. Iaitu dia hanya tahan daripada makan dan minum. Dia hanya dapat tu. Kerana tahan makan dan minum, itu saja dia dapat. Itu buat paling rendah lah. Dia tidak membatalkan puasa, tapi kualiti. Awsatuha, pertengahan. Ayyadhum ilaihi kafful jawarihi anil jara'i. Iaitu dia menahan diri. Dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermakna kalau tadi kita dah maklumkan yang dia tahan daripada makan dan minum, samalah dia ada naha dengan awsatuha. Di situ ada perbezaan. Kerana ada naha hanya tahan daripada sudut makan dan minum. Berbeza dengan awsatuha. Awsatuha segala apa yang boleh membatalkan puasa. Baik daripada sudut pandangannya, mengumbatnya. Kerana ada dalam hadis yang baginda Rasulullah maklumkan yang ada perempuan mengumpat dan bukalah puasa kerana kamu seolah makan daging saudara kamu. Masya Allah. Maka dia menjaga keseluruhan aspek dalam kehidupan.
a'laha, dia paling tinggi, menandingi yang lain. Ayyadumma ilaihi, maaf, ayyadumma ilaihi, yaitu dia tahan daripada keduanya. Kedua apa tadi? Yang dekat adanaha dengan awsatuha. Dia al-iktisar ala al-kaffi anil mufattirat. Dia juga ayyadummu ilaihi kafful jawarih minal jaraim anil jaraim. Dia pun buat, tapi dia tambah satu lagi, kafful qalbi anil wasawisi. Itu ada salah ejaan di situ. Anil wasawisi. Selepas sin tu ada alif, bukan selepas waw. Jadi wasawisi. Tamam? Iaitu tahan daripada keduanya dan ditambah lagi dengan tahan hatinya dari bisikan hawa nafsu. Jadi dia tahan makan minum, dia tahan daripada membatalkan puasa dan dia tahan hawa nafsu. Ya. Iaitu kita sebutkan tadi kaflu qalbi anil wasawisi. Tamam? Yang ke-10, waddihul murad, terangkan maksud fi qawlihi, dalam kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyabu indallah, bersama ma'anallah munazzahu an sifati makhluqat. Iaitu bersama dengan makna, macam mana kita nak terangkan di sini, bahawa Allah memberikan, ni saya tak pasti saya nak terjemah macam mana, tak apa, kita baca jawapan terus. Jadi dia minta terang tentang atyabu indallah itu. Sekejap ya, saya tengok balik. Tak apa, itu nanti kita semak balik. Nah, baik. Tibuhu indallahi ridahu bihi wa thana'u. Harumnya di sisi Allah itu ialah keredaan Allah dan pujiannya, ya, kepada bau harum itu. Ya, harum di sisi Allah ialah keredaan Allah dan pujiannya kerana bau harum itu. Membawa maksud di sini yang dimaksudkan wa ana ajzi bihi, bila Allah nak anugerahkan satu anugerah yang besar dan dimaklumkan atyabu indallah, dari lebih indah daripada rihul miski, dan maklumkan bahawa Allah meridai dia, Allah memuji dia. لأن الاستطابة الروائح من صفات الحيوان الذي له طبع يميل إلى الشيء, iaitu kerana bau harum itu adalah daripada sifat haiwan yang mempunyai kecenderungan kepada sesuatu. Ya, haiwan yang mempunyai kecenderungan kepada sesuatu, fayastatibuhu aw yanfiru anhu fayastaqdiruhu, lalu ia mewangikannya atau untuk menjauhkan daripadanya lalu mengotorkannya. Tamam? Itu yang dimaksudkan gandingan di antara atyabu indallah dan ma'an Allah munazzahu an sifati makhluqati. Yang ke-11, limadha jaza'us sha'im tazidu an damis syahid. Lamma fihi minal khatiri bin nafsi wa badhalir ruhi. Mengapa balasan orang yang berpuasa itu tazid, melebihi ke atas, ganjarannya itu melebihi darah orang yang mati syahid. Sedangkan fihi, padanya itu minal khatir bin nafsi wa badhalir ruh. Sedangkan kita nak katakan bagaimana ni, dia berkorban, dia bahaya dalam jiwa. Ini orang yang berjuang, dia sedang membahayakan jiwa, dia sedang meletakkan sesuatu ke dalam jiwanya, itu berani mati. InsyaAllah. Wabadhalir ruh, dan mengorbankan jiwa, yang pengorbanan, dia mengorbankan jiwanya. Tapi Allah maklumkan as-sa'im itu lebih lagi. Kerana li'anna as-sawm ahadun arkanil Islam. Kerana berpuasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Wa bi'an al-jihada fardun kifayah. Jihada fardun kifayah. Adapun jihad itu fardu kifayah. Wasawm fardu ain. Jadi memang selamanya fardu ain mengatasi fardu kifayah.
Dan orang yang dapat menggabungkan fardu ain dan fardu kifayah itulah pejuang yang sebenar, yang lebih hebat lagi. Tamam? Yang ke-12, wadih itsnain min hikmati masyru'iyatis saum. Yang pertama, kasarun nafas. Ya, yaitu kita uh, mematahkan nafsu. Yang kedua, qahrus syaitan. Ini maksudnya kita taklukkan syaitan. Qahran kan dengan mana kita paksa. Mana kita paksa syaitan itu kita mentaklukkan syaitan yang ada supaya kalah dengan kita. Tamam? Yang ke-13, udhkur af'alul juhal fil hadis. Berikan, sebutkan, keluarkan perbuatan-perbuatan yang bahasa kasarnya bodoh, ya. Perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang jahil dalam hadis. Yang pertama as-siyah, menjerit. Yang kedua as-sakhriyah, yaitu sindiran tajam. Ya, sindiran tajam. Yang ke-14, udhkur farahain lis-shaim. Berikan dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Usul darajati indallahi ta'ala, memperoleh darjat daripada Allah. Yu'rafu qadru ni'matillahi alaihi. Dia tahu betapa besar kurniaan Allah kepada dia. Dia dapat tahu betapa besar kurniaan yang Allah berikan kepada dia. Kerana atyabu indallah. Tamam? Yang ke-15, mata syariat siyam Ramadan. Bila disyariatkan puasa Ramadan, disyariatkan siyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu adalah pada 10. Pasal nampak titik ni, ada typo juga ni. Saya akan sembang balik. Pada bulan Syaban, pada tahun kedua Hijrah. Itu maklumat sebuah kitab yang untuk jilid kedua ni. Saya buat dengan kawan-kawan saya juga. Jadi, mungkin ada kesalahan yang terlepas pandang yang saya buat dan rakan-rakan saya buat. Jadi insyaAllah terus saya kata akan ada keluaran terbaru nanti untuk petang ni, insyaAllah. Baik, yang ke-16, ta'rifus saum. Ta'rif puasa. Yang pertama, lughatan al-imsak. Tadi ma'aruf lah, semoga tahu, iaitu menahan. Syar'an imsak wa'al mufattiri. Menahan diri daripada makan dan minum. Jami'an nahari, daripada waktu siang, ala wajhin makhsus. Di atas jalan yang dikhususkan. Itu maksudnya. Iaitu daripada waktu pagi, anda selepas sahur. Sampailah kepada waktu yang ditetapkan itu. Sampai waktu maghrib lah. Sampai waktu maghrib. Baik, hadis yang ke-29 ini belum masuk lagi. Soalan ke-16. Bayin kana khulufu famis saim atyabu indallah minal mukhatirah bin nafsi wa badhalir ruh. Terangkan mulut orang berpuasa itu lebih baik daripada orang yang membahayakan jiwa dan mengorbankan nyawa. Ini lebih kurang macam tadi. Tapi kenapa mulut orang berpuasa itu lebih baik? Kerana jawapannya adalah li'anna as-saum ahadun min arkan Islam. Dah dijawab tadi. Dah dijawab kedua-duanya itu. Nanti kalian boleh lihat. Yang ke-17, udhkur thalathatu mimma yustafadu minal hadis. Pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini. Yang pertama, bayanun a'izami fadli sawmi wal hathu alaihi. Iaitu menjelaskan betapa besarnya kelebihan berpuasa dan galakan melakukan. Yang kedua, bayanul li'izami fadlillahi wa kathrati thawabihi. Iaitu menjelaskan betapa besarnya kurniaan Allah dan banyak pahala. Ini kurniaan Allah dan banyak pahala. Yang ketiga, in mudha'afatal hasanati, iaitu digandakan, mudha'afal hasanati, iaitu digandakan lagi kebaikan. Takun, takun, bukan takun saja, dia takun. Itu ada typo, ada cetakan dari sudut type dia tak betul. Takun liman adalah untuk orang yang saumuhu minal ma'asi. Puasanya itu terpelihara daripada segala maksiat. Saya ulang balik, digandakan kebaikan itu adalah untuk orang yang puasanya terpelihara daripada segala maksiat. Maknanya nak dapat
kita katakan mudha'afatul hasanat tadi, takut hendaklah dia tadi itu liman saumu dan ma'asi, yang dia berpuasa, dia menjaga dirinya daripada melakukan maksiat, maka Allah akan menambahkan lagi mudha'afatul hasanat, iaitu Allah akan tambahkan lagi, gandakan lagi kebaikan-kebaikan ke atasnya. Tamam? Baik. Selesai pada hadis yang ke-28. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ya, ada. Izzati Nadia, ada soalan? Ustaz, Ya. kelebihan puasa ni untuk puasa wajib ke puasa sunat? Baik. Yang dimaksudkan di sini adalah puasa wajib. Ya, puasa wajib. Kerana apa? Kerana di situ lagi dah dimaklumkan bahawa ahadun arkanil Islam. Satu daripada rukun-rukun Islam. Ya, sebab dah disebutkan tadi, kalau lihat pada soalan yang ke-11, jihad itu fardun kifayah, sedangkan berpuasa itu fardu ain. Jadi di situ menunjukkan isyarat bahawa puasa di bulan Ramadan. Namun macam kita sebutkan tadi, puasa Ramadan pun kita buat, puasa sunat pun kita buat, itu lebih-lebih lagi. Tamam, tapi persoalan daripada Izzati Nadia, apakah ini berkaitan dengan puasa sunat atau puasa Ramadan, puasa yang wajib? Jawapannya puasa yang wajib. Tamam? Sungguh pun demikian. Sungguh pun demikian. Memang dia berkaitan dengan puasa wajib. Namun apa-apa tindakan-tindakan yang ada di dalam perbahasan syarah hadis ini, semua boleh dipraktikkan dalam puasa sunat. Tetap boleh dipraktikkan dalam puasa sunat. Kita memang ada adnaha, awsatuha, a'laha. Bagaimana kita nak memastikan hati kita itu terpelihara anil wasawis, iaitu daripada perkara-perkara yang bisikan hawa nafsu dan sebagainya. Tamam. Okey. Terima kasih Izzati tadi atas soalan tadi. Baik, saya rasa kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-29. Dan saya macam memikirkan macam hari ni dia boleh khatam. Macam hari ni boleh khatam insya-Allah. Ya, saya nak tengok berapa dah. 3.36. Ada lagi 1 jam untuk 4.30. Tak apa, kita baca je hadis ke 29. InsyaAllah hadis ke 30 ni kita akan sentuh pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Baik, hadis yang ke 29 adalah satu hadis yang kita akan sentuh berkenaan dengan doa untuk kita menghilangkan kegusaran, kegelisahan atau malapetaka. Doa mutafrijil kurabi. Baik. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW berdoa kepada ketika kegelisahan yang amat sangat, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Agung, yang Maha Penyantun. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan Arsy yang besar. Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan langit-langit dan bumi, dan Tuhan Arsy yang mulia. Sadaqah Rasulullah SAW, maka benarlah kalam Rasulullah. Baik. Yang pertama, Al-Karbi. Al-Karbi. Itu dengan mana huwa ghammun ya'khudun nafsi. Iaitu perasaan duga cita yang timbul di dalam jiwa. Ya, ghammu. Ya, ghammun ya'khudun nafsi. Ghammun ya'khudun nafsi. Ini saya ulang banyak kali sebab boleh terhafal. Ghammun ya'khudun nafsi. Iaitu perasaan itu kita yang timbul di dalam hati. Ghammun ya'khudu an-nafsi.
Yang kemudiannya al-azimi, al-balighu aqsa maratibinil azamah, yang terlalu tinggi kedudukan kemuliaannya. Ya, yang terlalu tinggi kedudukan kemuliaan. Al-balighu aqsa maratibinil azamah. Al-balighul aqsa maratibinil azamah. Yang ketiga, al-halim alladhi la yastafizzuhu ghadabun, yang tak mengejutkannya oleh rasa marah. Ya, yang tidak mengejutkannya oleh rasa marah. Alladhi la yastafizzuhu ghadab. Baik. Sabar dengan halim, mana lebih hebat? Kata Rasulullah SAW, kana ahlaman nas, aku adalah manusia yang, maksudnya itu dengan makna halim ni tak lekas marah, tak mudah marah. Dia lebih atas lagi daripada sabar. Dia lebih atas lagi daripada sabar. Dia tak terasa nak marah, paling susah nak marah. Itu ahlaman nas, paling terjaga hati daripada marah. Yang kedua, limadha wusifun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arsy bil azam. Kenapa Rasulullah sifatkan arsy itu dengan yang besar, azam. Wusifan Nabi al-arsy bil azamah lianna, kerana apa? Kerana al-arsyu a'zamul ajsam. Kerana arsy itu jisim yang paling besar. Wa khalaqahu Allah Ta'ala mizallatan, dan Allah menciptakannya itu sebagai mizallatan, payung. Payung li ahli sama, yang menaungi langit. Yang menaungi langit, wa qiblatul liddu'a, dan kiblat kepada doa. Wahai Allah, kamu pedahkan tangan permukaan hambaan, merayu merintih kita kepada menegakkan kami pemimpin yang baik. Amin. Al-Qur'an itu. Jadi kiblat itu doa. Ya, raf'ul yadai, diangkat kedua belah tangan kita ke langit. Kemudian walimadha wasful arash bil karam, dan kenapa pula disifatkan arash itu dengan karami, dengan sifat mulia? Kerana wasful arash bil karami lianna rahmah tanzilu minhu. Ar-rahmah tanzilu minhu, rahmat turun daripada sana. Ya, tadi kenapa besar? Kerana Rasulullah sebut tadi azamul ajsam wa qiblatul liddu'a wa mizallatan li ahli sama. Tapi kenapa mulia? Kerana ar-rahmah tanzilu minhu au linasbatihi ila akramil akramin. Kerana atau dinisbahkan arsy itu untuk makhluk yang paling mulia. Dinisbahkan makhluk itu untuk yang paling mulia. Faham sungguh, paling mulia kat sini bukan Allah maksudnya, sebab tengah sebut pasal makhluk ni. Maksud dia adalah para malaikat. Dia para malaikat yang mulia. Begitu juga arash, makhluk Allah yang juga mulia. Para malaikat, arash, dia berada di langit. Tamam? Jadi sebab itu dinisbahkan dengan karam, mulia. Yang keempat, masirru fi sadri thana bil azamah wal hilm. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa, apa rahsia pujian kepada arash ini, ataupun kita katakan bahasa tersiratnya, tersurat dan tersirat kan, ya, dinisbahkan azamah dan karam dan hilm kepada langit ini, kepada sekejap ni saya pelik sikit. Ni rujuk kepada Allah Ta'ala. Ni bukan rujuk pada arash ni. Ni rujuk pada Allah Ta'ala. Rujuk pada Allah Ta'ala. Jadi pujian-pujian pada soalan keempat ni rujuk pada Allah Ta'ala. Bukan arash. Arash tadi pada 2 dan 3. Yang keempat ni pada Allah Ta'ala. Qad sadara hadha thana'u bil azamah al-mustalzimati li kamalil qudrah. Jadi pujian ini dimulakan dengan sifat pujian kepada yang agung, menunjukkan al-mustalzimati, menunjukkan kesempurnaan, likamali, kesempurnaan al-qudrati, kekuasaan Allah. Wal hilmil mustalzimu likamali rahmah, dan sifat yang maha penyantun daripada Allah Ta'ala tadi itu menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah. Tamam? Jadi macam saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala adalah
Tuhan yang sangat penyantun, maha penyantun. Bayangkan, baginda Nabi Muhammad pun dah menjadi manusia yang tak lekas marah, yang sentiasa menyantuni. Ini kan pula Allah yang menganugerahkan kita Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi. Tamam? Yang kelima, limadha dzukira Rabb fi qawlihi Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Itu ada tertinggal sepatutnya. Rabbus samawati, dan ejaan samawat tu mesti ada patut alif lam sin mim waw ta. Dia bukan ada alif kat situ. Dia tak ada alif. Maknanya selepas mim itu tak ada alif, setelah waw tu pun tak ada alif. Itu samawat, dia sambung terus. Wa Rabbul ardi, dan Tuhan dunia ini. Ya. Wa Rabbul arsyil karim. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb pada ketika itu? Kerana zakarur Rabbu, disebutkan ataupun menyebutkan perkataan Rabb al-munasiba likashfil qurabi. Ya. Jadi disebutkan perkataan Rabb itu yang sesuai untuk mengangkat kesusahan. Ya, as-sana, pujian kepada Allah Ta'ala itu adalah yang paling sesuai untuk kita mengangkat kesusahan. Li'annahu muqtadi lil tarbiyati wa wasafahu bi kamali rububiyyati asyamilati lil alimil ulwi. Ya, yang mana kerana menimpa, ya, kesusahan yang menimpa al-Qurabi, yang menimpa kerana muqtadin lil tarbiyah, dialah yang menghendaki lil tarbiyah untuk mendidik makhluknya, ya, untuk mendidik makhluknya. Masya Allah. Asyamilah, yang paling sempurna, lil alimi al-ulwi, pentadbir alam, Allah Ta'ala pentadbir alam. Tamam? Jadi kalian boleh ambil sampai perkataan lil tarbiyati wa wasafahu bi kamali rububiyyati. Itu dah lebih tu pujian tu. Boleh juga. Tapi paling common, paling sekurang-kurangnya sampai muqtadin lil tarbiyati. Dia muqtadin lil tarbiyati. Yang keenam, istishkal, permasalahan ba'dun nas, iaitu sebahagian manusia, an hadzal hadis zikr la du'a. Jadi ada sebahagian yang sebut hadis ini dia bukan zikir. Maaf, dia adalah zikir tapi bukan doa. Jadi bagaimana kita nak jawab perbahasan ini? Jadi jawapannya adalah zikrun yastaftahu. Zikrun yastaftahu bihi du'a'u bi kashfi kurbatin. Ianya adalah zikir. Jadi permasalahan tadi dijawab dengan ini adalah zikir yang menjadi pembuka kepada doa. Dia sebenarnya zikir, tapi zikir yang menjadi pembuka kepada doa. Kerana dituntut kepada kita untuk memulakan sesuatu doa itu dengan pujian kepada Allah. As-sana'u ilallah. Jadi, ya, untuk apa? Bikashfi kurbatin, untuk mengangkat kesusahan tersebut. Wa zikru sana'un, dan ini adalah zikir pujian Allah kepada Allah bijamali sifati, dengan kita menyebut sifat-sifatnya yang indah dan kita katakan besar. Tamam? Bijamali sifati wa azimu alaihi wa jalilu asma'i. Yang kita sambung balik, yang indah, ya, sifatnya, dan besar tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, wa jalilu asma'i, dan mulia nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam AS keseluruhan nama-namanya yang mulia. Yang ketujuh, udhkur ba'dul ada'iyah an-nabawiyah li tafrijil qurabi. Udhkur islam min ad-du'a al-warid an Rasulullah SAW as-salamu li tafrijil qurabi. Jadi diminta untuk kita datangkan beberapa doa daripada Nabi untuk angkat malapetaka, kesusahan ini, kegelisahan ini. Maka di antara doanya adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarafata ayyin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta
Ataupun yang kedua, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Itu dua buah doa yang elok dituntut untuk kita litafridil Qurabi. Yang ke-8, madza qala Ibrahim an-Nakhai 'ala al-hadith bis-sana'i qabla ad-du'a. Jadi, apa yang disebutkan oleh Ibrahim an-Nakhai tentang hadis ini, iaitu memuji kepada Allah sebelum berdoa. Jadi, qala Ibrahim an-Nakhai, kana yuqalu idza bada'a ar-rajulu, jika seseorang lelaki ataupun seseorang itu memulakan pujian sebelum membaca doa, qabla doa, istujibalahu. Istujibalahu. Maka akan diperkenankan doa tersebut. Bila dia puji Allah Ta'ala dahulu. Ya. Ini bukanlah menunjukkan bahawa Allah itu menagih pujian. Tidak. Jauh sama sekali. Tapi ini nak menunjukkan tawaduk seorang hamba kepada Tuhan. Kerana dalam kitab Misbahul Duja, syarah kepada kitab Safinatun Najah karena Syekh Salim As-Sumair Al-Hadrami, yang mana disyarahkan oleh Tuan Guru Muhadir bin Hajijul As-Sanari, bahawa pujiannya ada 4. Qadim alal qadim, pujian Allah kepada Allah. Maksudnya pujian Allah kepada zatnya. Pujian qadim alal hadis, pujian Allah yang maha agung kepada makhluk. Pujian hadis alal qadim, pujian makhluk kepada Tuhan yang maha esa. Pujian hadis alal hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Semua 4 jenis ini, bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, istighraqul jinsi, menghabisi segala jenis, membawa maksud kita memuji seseorang sebenarnya kita sedang memuji Allah Ta'ala. Dia menghabisi segala jenis, istighraqul jinsi. Maka kamu pujilah banyak mana orang sekalipun. Ya, kalau kamu puji ulama, dia akan tahu, dia kata ini tak baik. Tapi bila kamu puji ulama yang betul-betul mursyid, dia akan rasa kita katakan bahawa dia meyakini bahawa pujian ini bukan untuk pujian ini ilallah subhanahu wa ta'ala. Kerana pergilah mana-mana pun, ke situ juga akhirnya. Tamam? Sebab itu, kita memuji Allah kerana layak untuk dipuji. Wa idza bada'a ad-du'a qabla ath-thana'i kana 'ala ar-raja'. Dan apabila ia mulakan memohon sesuatu sebelum memuji Allah, itu adalah pengharapan kepada Allah. Ya, maksudnya dia berdoa dahulu sebelum memuji, maka itu adalah pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Sedangkan kita puji dulu baru doa, itu adalah istujibalahu, akan diperkenankan doa. Tapi kalau kita doa dulu baru puji, itu hanya sebagai ar-raja, harapan saja. Baik, yang ke-9, udhkur thalathatu mimma yustafadu minal hadis. Apa pengajaran yang kita dapat? Yang pertama, azamatullahi ta'ala tadallu ala tamami qudratihi. Keagungan, kebesaran Allah Ta'ala menunjukkan kepada sempurnanya kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah. Yang kedua, afdalu dzikr la ilaha illallah. Seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam tahlil, kalau kita membaca tahlil, afdalu dzikr fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sunat untuk kita sambung dalam hati Muhammadur Rasul. Sunat. Tamam? Yang ketiga, al-iltija'u ila Allah Ta'ala fil usri wal yusri. Iaitu mengadulah, al-iltija'u ila Allah, mengadulah pada Allah Ta'ala ketika mana kamu usri, susah, dan ketika mana yusri, ketika mana kamu senang. Jadi susah senang kita bersama Allah Ta'ala. Tamam? Baik, ada apa-apa soalan? Jadi insyaAllah hari Sabtu nanti kita akan khatamkan kitab Fathul Baqi Syarah Mukhtasar Az-Zabidi yang berkait dengan muqarrar dalam Ustaz, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan, manfaat, rahmat kepada kita setelah beberapa bulan kita bersama. Sehingga saya di bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selama 6 bulan kita bersama. Masya Allah, ini bukan satu tempoh yang singkat. Boleh kata lama jugalah. Dia boleh kata lama juga. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kefahaman, Allah menganugerahkan kita kekuatan untuk meneruskan lagi
risalah ilmu ini, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang terakhir, ahabbul kalami ila rahman. Kebanyakan belajar takut pada hadis yang ketiga 10 ini, itu hadis yang terakhir. Jadi sebenarnya dalam hadis ni ada 2 hadis yang saya takut dulu. Yang pertama pada hadis minta alim min Nabi SAW umatnya, antara didikan Nabi kepada umatnya, itu antara hadis yang saya takut sebab ma'ani mufradat dia terlampau banyak. Tapi akhirnya saya boleh hafal. Saya boleh hafal. Tapi taklah keseluruhan. Tapi bolehlah juga. Satu lagi pada ahabbul kalami ila rahman. Itu pada hadis berkenaan dengan kalimah yang paling Allah suka. Yang paling disukai oleh Allah SWT yang Maha Pemurah. Iaitu kerana Mabahitul Arabiahnya itu bahasa mudahnya seperti tiada hujung pangkal. Bahasanya lah. Sebab terlampau panjang. Dan sampai kepada peringkat saya duduk kan, rakan saya yang setahun lebih daripada saya, dia FIA dah. Saya belajar dengan dia, menuntut dengan dia sebab tak nak faham betul lah. Tapi ala kulli hal, seingat saya hadis ke-30 ni tak keluar lagi. Tak keluar. Jadi macam biasa, tekun sungguh-sungguh kepada yang belum keluar. Yang dah keluar jangan tinggalkan. Tamam? Baik, sebelum saya tutup, saya tanya sekali lagi, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Itu soalan Fakrullah Ismail. Hati-hati ini nanti ada lagi ke kelas. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Tapi lebih kepada kita akan buat latihan pengukuhan. Setelah habis muqarrar keseluruhan ni, kita akan fokus kepada latihan pengukuhan. Tapi sebelum tu, saya nak tahu kalian dah trial belum? Dah habis trial belum? Belum. Belum trial lagi? Lepas PRU. Lepas PRU. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Bila exam sebenar dah ada kata putus belum? Putus exam tu bila? Tapi bukan bulan 1 kan? Sebab dia kan KPM kan. Cikgu saya cakap memang jangka bulan 1. Bulan 1 ya. Tough tu. Tough. Apa semua kena kuat tu. Dengan PRU-nya, dengan ini, yang banyak cutinya. Baiklah, apa-apa pun dadah berdoa, mengharapkan kepada Allah. Tadi pun dah belajar kan? Iaitu kita puji Allah. Barulah kita berdoa. Barulah Allah akan berkenankan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tamam? Baik, kalau ada apa-apa soalan, tak faham, boleh WhatsApp saya, boleh tanya dalam Telegram ke, sebab fa'in nama syifa'ul ayis soal. Ubat untuk tak tahu untuk soal. Lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Banyak akan bersoal dan banyak akan berfikir. Ini kisah tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia digelar sebagai lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Sentiasa menyoal dan hati dia betul, fikirannya sentiasa berfikir. Baik, cukup takat dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi yang akan datang. Allahumma jam'al hadha jam'an marfu'an wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matrudan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf Ustaz, kelas pagi tadi ada rakaman, tak sempat masuk. Ada rakaman. Nanti kan ada pihak dari sahabat staf untuk uruskan nanti.